Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 21 Mei. Jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini terus meningkat dengan 608 kes baru dilaporkan semalam. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 40,259 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 442 kes atau 72.70% daripada jumlah kes tersebut dikesan di daerah Sibu, Miri, Kuching, Kapit dan Bintulu. Semalam, 2 lagi kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 239 kematian. Kes kematian itu dilaporkan di Hospital Miri dan Hospital Umum Sarawak. Sementara itu, 717 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhan kes positif pulih dan discharge meningkat kepada 33,542 orang atau 83.32% dari jumlah kes keseluruhan. Dalam pada itu, 2 kluster baru diisytiharkan semalam iaitu kluster Kenyalang Park, Kuching dan kluster Tebakang Sarian. Kedua-dua kluster tersebut adalah kluster komuniti. Manakala 3 kluster ditamatkan iaitu kluster Bajik Serike, kluster Nanga Kelangkas Julau dan kluster Taman Mesra Bako Kuching. JPBN dalam pada itu memaklumkan prosedur operasi standard SOP pada hari Wesak dan gawai telah diluluskan dan akan dikeluarkan secara rasmi hari ini oleh unit hal ehwal agama-agama lain uniform melalui laman web rasminya. JPBN turut memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di 7 lokaliti membabitkan rumah panjang, sekolah dan kampung di Tanjung Manis, Betong, Pakan dan Kuching. Sementara itu, PKPD di 12 lokaliti di Kanawit, Sibu, Julau, Bintulu, Serike, Pakan dan Betong ditamatkan semalam. 7 kes COVID-19 yang dijangkiti varian Afrika Selatan telah dikesan di daerah Kuching baru-baru ini. Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dalam satu kenyataan medianya memaklumkan varian itu dikesan melalui analisis penjujukan genom. Pengarah IHCM Profesor Dr. David Pereira dalam kenyataannya memberitahu kes terawal varian Afrika Selatan yang dianalisis dan diuji positif melalui ujian RT-PCR adalah pada 26 April dan kes terakhir diuji positif pada 6 Mei. IHCM juga telah mengesan kes lain daripada varian Filipina atau varian P3 di Semarahan dan Sibu. Profesor Dr. David Pereira berkata, dengan penemuan tersebut IHCM menekankan keperluan orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard SOP, terutama pemakaian pelitup separuh muka, mencuci tangan dan penjarakan fizikal selain mendaftar untuk menerima vaksin. Sejak penularan COVID-19 tahun lepas, IHCM terlibat sebagai petugas barisan hadapan dalam mengekang penularan wabak di Sarawak. Institut itu diberikan peranan untuk menguji sampel dan analisis penjujukan genom untuk mengesan perubahan dalam virus COVID-19. Majlis Daerah Limbang MDL akan turun padang bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Konselor Sufian Mohad berkata, ia juga bagi menggalakkan masyarakat di bahagian itu untuk mendaftar menerima vaksin. Menerusi program turun padang itu, MDL akan membuka kaunter pendaftaran di bangunan tamu Limbang, bangunan pasar, Kampung Pahlawan dan beberapa lokasi lain untuk masyarakat mendapatkan perkhidmatan berkenaan. Sufian ditemui pemberita selepas membuat sesi taklimat ringkas program Dapatkan Vaksin Anda, Hentikan COVID-19 peringkat Majlis Daerah Limbang di Perpustakaan Awam MDL. Program tersebut akan dilaksana sehingga Julai depan dengan menyasarkan lebih 3,000 orang mendaftar mendapatkan vaksin. Beliau berharap penduduk Limbang dapat memberi kerjasama kepada wakil yang dilantik MDL bagi menjayakan program berkenaan.
Persetujuan Kerajaan Persekutuan membenarkan Sarawak membeli vaksin sendiri mendapat reaksi positif rakyat di negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui melihat langkah itu mampu mempercepat program imunisasi COVID-19 kebangsaan, terutama ketika kes positif di negeri ini masih mencecah 3 angka sejak Mac lalu. Sebagai permulaan, Sarawak akan membeli 500,000 dos vaksin jenis Sinovac untuk fasa pertama, manakala 500,000 dos lagi untuk fasa kedua. Saya fikir bagus juga skor ni lah kalau Sarawak berusaha membeli vaksin baru tu untuk melindungi rakyat Sarawak yang sekarang dalam keadaan serius. Macam ya lebih bagus sebab kita si payah nunggu kerajaan pusat lagi. Vaksin tu dipercepatkan lagi, terutama kami orang berdagang tu juga dapatlah kita orang nak buka kedai balik, dapat orang dine in lagi. Nah, bagus lah, boleh lebih cepat lah menurunkan kes positif kan. Jadi kebanyakannya orang sudah vaksin, imun dia lebih kuat sudah. Orang ramai yang ditemui juga berharap proses pemberian vaksin dapat dipercepat supaya mereka lebih yakin untuk bekerja dan bergerak dalam kehidupan seharian. Semuanya mau dapat membeli cepat sebab kita situ semakin meningkat. Kita kesian dengan rakyat-rakyat. Banyak mengemas secara kemampuan. Bagus juga kerjaan mantu kita. Kami memerlukan vaksin yang cepat untuk melindungi kami rakyat Sarawak. Macam ni kami orang nak keluar, mun seeda vaksinnya dengan cepat. Nak ke sana ke sini pun susah. Kami orang semua perlu perlindungan untuk mengelakkan COVID semakin berleluasa. Dapat beri cepat senang orang bekerja lah. Orang nak pergi keluar sini-sini pun si berani lah. Semalam, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg memaklumkan bahawa Kerajaan Persekutuan juga membenarkan Sarawak menggunakan perkhidmatan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin kepada orang ramai, terutama di kawasan bandar. Kerajaan negeri katanya akan menanggung kos vaksin yang akan digunakan itu dan akan diberi percuma kepada rakyat. Kesedaran orang ramai terhadap wabak COVID-19 amat penting dalam membantu usaha kerajaan melandaikan lekuk pandemik yang melanda negara. Perkara tersebut dikongsikan oleh bekas pesakit COVID-19 Zulkifli Abdul Razak selepas 5 ahli keluarganya telah dikesan jangkitan wabak tersebut tanpa mengetahui jangkitan sebenar. Ditemui pemberita RTM di kediamannya, Zulkifli menasihati masyarakat supaya tidak memandang remeh terhadap wabak tersebut dan setiap individu perlu mematuhi prosedur operasi standard. Sebab kalau masyarakat anggap benda tu tak penting, so bila berlaku nanti, masa tu dia menyesal tak guna. So dia mesti tengok skop ni, benda tu sangat bahaya. So that's why SOP tu penting dijaga. Berkongsi pengalamannya sebagai pesakit tahap 4, beliau tidak akan melupakan pengalaman itu, lebih-lebih lagi apabila isterinya dikategorikan pesakit tahap 5 dan dimasukkan ke unit rawatan rapi. Malah ketiga-tiga anaknya juga disahkan positif. Dan tak dapat untuk kata orang tu nak lihat bapa atau maknya nak mandi ke jenazah dan sebagainya. So tu momen yang kami rasa macam sayu kalau berlaku pada kami actual kalau meninggal lah. Tapi alhamdulillah di sebaliknya Allah masih sayangkan kami nak. So yang tu lah part yang kami sedih lah. Sedih di mana kalau berlaku anak-anak kami nyanangga, momen nyanangga bapaknya siap dapat dilihat macam ni. Dalam pada itu, Zulkifli turut menghargai pengorbanan petugas kesihatan yang merawat beliau dan isteri sehingga dibenarkan discharge pada 9 Mei lepas. Pembinaan bangunan baru Majlis Bandaraya Miri MBM yang bernilai RM92 juta dijangka siap bulan depan. Berucap merasmikan Hari Bandaraya Miri ke-16 secara maya di Pejabat MBM Miri, Datuk Bandarnya Adam Yee memaklumkan dengan siapnya bangunan itu, ia akan menjadi mercu tanda Bandar Miri.
Jelasnya kerja-kerja fasa akhir sedang rancak dilakukan termasuk menyusun dan meletakkan perabot di bangunan tersebut. Biarpun tertangguh selama setengah tahun akibat penularan COVID-19, projek pembinaan itu berjaya disiapkan dalam tempoh 2 tahun. Adam berkata dengan adanya bangunan baru tersebut, perkhidmatan yang lebih selesa dapat diberikan kepada lebih 380,000 penduduk Miri. Bersempena Hari Bandaraya Miri tahun ini, Adam memaklumkan ia adalah tahun kedua tiada sambutan diadakan bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19. Beberapa acara besar yang dirancang seperti perarakan Hari Krismas, Bazar Ramadan, Bazar Tahun Baru Cina dan pertandingan fotografi pelancongan antarabangsa turut dibatalkan. Dalam pada itu, beliau meminta kerjasama penduduk Miri menjayakan beberapa lagi projek di bawah MBM, termasuk projek Bandar Pintar ke arah menjadikan Miri sebagai bandar pintar, hijau dan terbaik untuk didiami. Sejumlah 1.62 juta ringgit di bawah skim pinjaman rumah panjang diluluskan kepada 4 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dudong. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Wong Ching Yong berkata, kelulusan yang diberikan oleh Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC itu diterima pada 10 Mei lepas untuk Rumah Dayong, Rumah Badong, Rumah Munggai dan Rumah Jenny. Keempat-empat rumah panjang itu merangkumi 54 pintu dengan setiap pintu akan mendapat pinjaman sebanyak RM30,000. Jelasnya, pinjaman tanpa faedah itu adalah untuk tempoh 25 tahun. Wong Ching Yong berkata, pinjaman itu adalah dalam bentuk bahan-bahan binaan dan perkakasan yang akan dibekalkan kepada para peminjam mengikut permintaan atau keperluan bagi tujuan membina atau menyiapkan rumah panjang. Tuan rumah mesti memastikan barang-barang yang diterima sama dengan surat penghantaran barang-barang. Ini tanggungjawab kamu pertama. Kuantiti mesti betul. Kualiti mesti sama. Maksudnya, sekiranya surat penghantaran barang-barang menyatakan kayu raming dan kayu kamu terima mesti kayu raming, bukan lain-lain. Wong Ching Yong yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dudong menyatakan demikian selepas menyerahkan surat kelulusan skim pinjaman itu kepada keempat-empat tuai rumah terlibat. Sementara itu, HDC juga menyediakan insuran untuk kejadian seperti kebakaran, gempa bumi dan banjir yang memusnahkan rumah dengan pampasan maksimum berjumlah RM30,000 sepintu. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Terus amalkan norma baru dan patuh semua SOP yang ditetapkan. Saya Debbie Amanda Padan, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.